Saya mau berbincang sekarang dengan Khairul Arifin Munir, Pengurus Kanan Penyelidikan Institut Darul Ihsan. Assalamualaikum Khairul. Kamera. Khairul ada di situ? Assalamualaikum Khairul. Ya, Waalaikumsalam. Okey, Khairul. Cik Rahman. Kita semua sedang menanti sidang media ini. Jam 4.30 petang dijadualkan bermula, mungkin terlambat sikit. Sudah tentu beberapa isu penting ataupun isu besar mungkin dikongsikan. Ada yang mengatakan bahawa ianya adalah untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan berkenaan dengan tindakan semakin ramai ahli parlimen PKR keluar parti. Yang terbaru Datuk Dr. Xavier, mungkin juga beliau akan berkongsi, menyebut atau mengumumkan cadangan Rafizi Ramli dan juga Nurul Izzah untuk kembali aktif dalam politik. Tapi yang paling besar adalah spekulasi berkenaan kerjasama dengan UMNO. Setakat ini banyak spekulasi kerana kita belum tahu lagi. Tapi berdasarkan telahan Khairul, berdasarkan apa yang berlaku dan pengumuman yang dibuat sejak beberapa minggu lepas, apa agaknya yang akan dikongsikan oleh Datuk Seri Anwar? Pertamanya, Saudara Luqman, pastinya kita tahu bahawa politik ini penuh dengan spekulasi. Kita tidak dapat lari bahawa dalam dunia politik akan berlaku kejutan dari semasa ke semasa. Dan isu yang dibangkitkan ini saya fikir ada satu probability mungkin ataupun sebagainya. Tapi saya fikir ada 4 perkara utama lah yang kita boleh sebut bahawa yang mungkin bakal akan dibincangkan, iaitu yang pertama saya sebut sebagai peristiwa peralihan sokongan ini, lompat dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua adalah pastinya kedudukan Perikatan Nasional itu sendiri dan juga isu mandat kepada Perdana Menteri, ya. Dan ketiga adalah isu persidangan parlimen yang tidak ada penghujung bilakah ianya akan bermula. Dan terakhir pastinya juga mungkin akan berkait dengan soal solidariti MP di peringkat Parti Keadilan itu sendiri, yang mana harus dari segi politiknya menonjolkan satu solidariti yang tersendiri. Kerana kita tahu bahawa selepas berlakunya 3 peralihan daripada keadilan itu sendiri, pastinya memberikan impak, dan sekarang ini kita tahu bahawa equal di antara blok pembangkang dan juga kerajaan. Kita tahu dahulu bahawa di peringkat kerajaan juga ada peralihan juga berlaku 3 orang yang desas-desus walaupun tidak rasmi, dan berlaku juga sekarang ini di peringkat blok pembangkang. Jadi yang ini ketidakstabilan ini pastinya antara perkara-perkara yang mungkin sedang hangat dibincangkanlah di peringkat Parti Keadilan. Ya. Okey, Saudara Khairul, saya pusing sedikit soalan tu. Apa yang Saudara Khairul fikir Datuk Seri Anwar patut umumkan ataupun patut address di dalam sidang media ini? Kalau merujuk kepada survey yang kami buat dalam beberapa minggu yang lepas, kita dapati bahawa amat jelas bahawa persepsi rakyat Malaysia apabila kita buat 8,000 responden, mereka mengharapkan 3 perkara utama yang paling tinggi dari segi prioriti kepada Datuk Seri Anwar. Pertama adalah untuk memperkukuhkan Pakatan Harapan bagi menghadapi PRU ke-15. Itu antara yang paling tinggi, prioriti yang pertama, pandangan rakyat lah. Dan kita cross pada parti pun, termasuk parti PH, sokongan PH dan keadilan juga tinggi. Kedua adalah itu sekitar 50-52%. Yang kedua, prioriti kedua yang berdasarkan survey kita adalah memberi sokongan, meneruskan usaha-usaha untuk mendapatkan sokongan ahli-ahli parlimen. Itu dalam 26%. Dan ketiga adalah mengadakan kerjasama dengan pihak-pihak lain, sama ada dalam blok BM ataupun blok Sabah dan Sarawak. Ini 3 option yang paling tinggi ada di kalangan parti dan juga pandangan rakyat Malaysia. Dan ini adalah suatu perkara yang menjadi pastinya akan diteliti oleh pimpinan Pakatan Harapan khususnya, melihat kepada senario dan juga suasana yang berlaku. Kita tak dapat membuat satu andaian yang paling khusus apakah sebenarnya bakal akan berlaku dalam politik yang akan datang. Tapi namun demikian, dalam menentukan landscape politik, pastinya semua pihak, parti-parti harus mengadakan rundingan-rundingan yang intensif dengan pelbagai, dan kita tahu bahawa apabila BN
ataupun UMNO sendiri memutuskan tidak bersama dengan Perikatan Nasional dari menjelang PRU ke-15, itu memberi ruang kepada UMNO sendiri untuk menjalankan rundingan dengan blok-blok lain bagi memastikan landscape politik PRU 15 yang akan datang akan berubah. Dan kenapa faktor ini berlaku ya, yang saya selalu sebut dahulu, bahawa keganjalan politik ini berlaku sejak daripada dahulu ya, zaman PH dahulu, apabila negara ini dikuasai oleh parti politik yang menjadi tunggangnya itu bersatu, tujaknya bersatu, itu tidak mendapat sokongan yang obsolete, yang cukup meyakinkan daripada dulu sampai daripada sekarang. Jadi ini menyebabkan berlakunya tension dari segi dalaman. Malah berlaku pada zaman PH dulu, kita bersatu dalam PH, antara bersatu dengan parti-parti lain. Dan sekarang ini juga berlaku dalam zaman PN. Cuma di zaman PN ini lebih jelas lagi apabila UMNO telah membuat keputusan untuk tidak bersama di dalam gabungan itu menjelang PRU ke-15. Ini memberi ruang dari segi strategi politiknya untuk ada rundingan dengan pek-pek lain yang malah mungkin pek-pek itu lebih menarik lagi, melibatkan rentas parti-parti lain, khususnya yang wujud dalam PN yang ada sekarang ini. Jadi kita tahu bahawa suasana dalam PN itu tidak solid dan ianya boleh berubah landscape politiknya. Okey, Khairul, saya ingin bawa masuk Dr. Ainul ke dalam perbincangan ini ya. Dr. Ainul Azli Hasnul adalah penganalisis politik. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Doktor, salah satu perkara yang paling dibincangkan ataupun bertiup spekulasi kencang adalah berkenaan dengan kemungkinan kerjasama antara UMNO dan PKR, dan ia mungkin lebih sedikit daripada spekulasi kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri sudah mengesahkan rundingan sedang berjalan dan beliau menyifatkan rundingan itu sebagai positif. Bagaimana ia akan dicerminkan dalam kalangan sentimen penyokong kedua-dua parti, khasnya Pakatan Harapan ataupun PKR, apabila atau jika PKR sememangnya jadi bekerjasama dengan UMNO? Okey. Saya melihat bahawa kenyataan Anwar bahawa ada satu perbincangan di antara kedua-dua pucuk pimpinan parti yang telah berlaku beberapa kali sebelum ini telah dinafikan oleh timbalan Presiden UMNO sendiri dan Ketua Penerangan UMNO Muhammad Syahrial Hamdan. Jadi saya tidak pasti sejauh manakah kebenaran yang dinyatakan oleh Datuk Seri Anwar bahawa berlaku satu perbincangan yang dikatakan positif. Namun saya melihat bahawa penyokong-penyokong Pakatan Harapan terutamanya akan melihat ini sebagai satu perkara yang harus dilihat sebagai yang mereka harus berhati-hati kerana selama ini kalau kita lihat bahawa Pakatan Harapan telah berjaya menjadi kerajaan namun telah ditumbangkan oleh ahli-ahli parlimen mereka sendiri yang defect daripada Pakatan Harapan, maka tumbangnya Pakatan Harapan selama 22 bulan. Jadi sudah tentu di peringkat UMNO pula saya melihat bahawa ahli UMNO yang seramai 3.3 juta sudah tentu majoriti mereka akan membangkang dan tidak akan bersetuju dengan adanya persefahaman politik ataupun jalinan kerjasama di antara UMNO dan PKR khususnya untuk menghadapi pilihan raya umum yang ke-15. Ia mungkin tidak akan berlaku dan saya melihat bahawa UMNO lebih rela untuk bersendiri daripada mengadakan satu kerjasama politik demi untuk memenangi pilihan raya yang akan datang. UMNO mungkin boleh berdiri sendiri tetapi ia sudah memutuskan kerjasama dengan Bersatu, puluhan kerusi, kita boleh periksa semula saya pun tak ingat, tetapi adakah doktor merasakan pada ketika ini UMNO cukup pengaruh, cukup kuasa dan cukup persepsi yang baik untuk go it alone, untuk meneruskan secara bersendirian dalam PRU 15? UMNO bukanlah parti yang dominan kalau dibandingkan pada pilihan raya umum yang dahulu di mana ia perlu mengadakan kerjasama dengan mana-mana parti politik lain untuk memastikan ia berjaya membentuk kerajaan. Dan di sini dilihat bahawa UMNO cukup yakin dengan satu kerjasama yang telah diadakan selama 2 tahun ini, iaitu melalui satu kerjasama dinamakan Muafakat Nasional bersama PAS. Dan juga dalam keanggotaan yang ada di dalam Barisan Nasional iaitu bersama dengan MCA dan MIC.
Namun penjajaran baru mungkin berlaku, namun dilihat bahawa tidak mungkin akan berlaku satu penjajaran politik yang baru di antara UMNO dengan PKR. Saya melihat bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim mengadakan satu dikatakan damage control ataupun kawalan kerosakan, di mana kita lihat bahawa ni 3 sudah ahli parlimen daripada PKR yang telah keluar daripada PKR sendiri dan menyatakan sokongan mereka kepada Perikatan Nasional. Jadi di sini mungkin dia adakan sidang media ini untuk memastikan bahawa perkara ini tidak akan berlaku, dan kita pun sudah tahu bahawa daripada pukul 2 petang tadi Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengadakan satu perbincangan ataupun mesyuarat tergempar dengan ahli-ahli parlimen di Blok Pembangkang. Jadi saya melihat bahawa tidak dapat dipastikan kesahihan bahawa sudah ada satu kerjasama yang boleh diadakan dengan UMNO kerana ia dinafikan oleh 2 pemimpin utama UMNO sendiri, iaitu Timbalan Presiden Datuk Seri Muhammad Hassan dan Ketua Penerangan yang menafikan bahawa akan berlakunya satu penjajaran politik yang baru bersama dengan PKR. Okey, Saudara Khairul juga banyak melakukan survei tinjauan dan juga kajian, dan banyak daripadanya melibatkan meninjau persepsi seperti yang Khairul kongsikan sebentar tadi. Mungkin terlampau baru untuk kita tinjau persepsi, tapi berdasarkan data dan telahan Khairul setakat ini, kemungkinan kerjasama antara PKR dan UMNO ini bagaimana ia akan dicerminkan kepada persepsi kedua-dua belah, persepsi penyokong UMNO dan juga persepsi penyokong PKR? Saya fikir ini satu perkara yang cukup dinamik. Mungkin bukan hari ini ataupun saat ini perkara itu boleh dizahirkan, kerana pastinya kedua-dua kepimpinan ini, 2 parti blok ini mempunyai pemimpin ahli-ahli akar umbi. Dan kalau kita lihat berdasarkan survei kami, dia jelas bagi pihak UMNO adalah menolak PM. Itu jelas daripada data akar umbi. Untuk kerjasama pun saya fikir itu tidaklah agak kuat di peringkat akar umbi. Namun demikian ruang untuk berbincang itu bagi orang UMNO, dia melihatnya sebagai satu perkara yang boleh dieksplor dalam kaedah yang pelbagai. Malah di peringkat Pakatan Harapan dan juga Pakatan dan peringkat keadilan juga dan Pakatan Harapan, berdasarkan kepada survei kami, kita lihat bahawa mereka lebih menginginkan Datuk Seri Anwar untuk menumpu terus kepada PRU 15, mengukuhkan Pakatan Harapan di samping strategi-strategi lain yang disusun yang mungkin dilihat dalam pek-pek kerjasama yang agak longgar tetapi memberi ruang kepada proses demokrasi itu berkembang. Jadi saya fikir masih terlalu baru untuk melihat hubungan yang hitam putih, tetapi mungkin akan ada hubungan-hubungan yang kita istilahkan sebagai suatu benda yang hybrid, dinamik, kerjasama dalam konteks yang pelbagai. Yang ini mungkin satu perkara yang saya fikir satu loncatan atau lonjakan kepada proses demokrasi di Malaysia, dalam suasana kita tahu bahawa kesemua parti-parti ada sokongan masing-masing, dan berdasarkan survei kami juga kami lihat bahawa status quo kedudukan parti pada PRU 14 dan juga yang ada sekarang ini nampak tidak banyak berganjak. Jadi PH masih ada sokongan tegarnya, BN masih ada, PAS dalam suatu segmen tertentu, PN juga gabung tolak campur juga tidaklah signifikan tinggi untuk membolehkan dia melonjak. Jadi itu berdasarkan kepada survei yang telah kami lakukan mutakhir ini. Dr. Aino, saya mahu pergi ke Dr. Aino terlebih dahulu. Kita lihat sebagai contoh, PKR dan UMNO sekalipun, ada kelompok-kelompok di dalam parti itu sendiri. PKR sudah tentu sekarang ini sedikit bergolak kerana semakin ramai wakil rakyat yang keluar daripada parti. Terbaru adalah Dr. Xavier. Dan mungkin ada suku-suku di kalangan ahli parlimen PKR dan juga ahli parlimen UMNO yang tidak senang dengan idea kerjasama ini. Jadi adakah ia mewujudkan potensi untuk berlaku lebih banyak mungkin ketidakpuashatian ataupun pemberontakan dalam kalangan ahli parlimen parti itu sendiri yang perlu didepani oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga kepimpinan UMNO jika betul kerjasama ini mahu dilaksanakan? Okey, ada 2 perkara yang harus kita lihat di sini. Yang pertama, pada Perhimpunan Agung UMNO
yang telah diadakan pada tahun 2019. Satu ketetapan yang telah diadakan adalah dipersetujui oleh semua bahawa tidak akan ada kerjasama politik di antara UMNO dengan PKR iaitu Anwar Ibrahim dan DAP. Okey, yang kedua, Pakatan Harapan sendiri telah bersetuju bahawa calon Perdana Menteri mereka untuk pilihan raya yang ke-15 jika mereka memenangi pilihan raya ke-15 adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi jika ada satu jajaran politik baru di antara PKR dan UMNO, adakah UMNO bersetuju untuk menjadikan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri? Okey, harus dilihat bahawa ini perkara satu yang tidak boleh disepakati di antara ahli UMNO di dalam UMNO sendiri, dan ia adalah satu perkara yang dilihat akan memberikan satu kesan negatif terhadap hubungan yang akan diadakan kononnya di antara PKR dan UMNO sendiri.